Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah hari ini sebenarnya kuliah khas kita yang baru je kita lepas kuliah, satu lagi kuliah bulanan 2 hari lepas. Hari ini kita bawakan kuliah khas sebab kita bakal memasuki salah satu daripada bulan haram iaitu bulan Zulhijjah. Jadi moga hari ini kita dapat banyak perkongsian yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz pada tajuk yang kita ketengahkan pada malam ini. Dan hari ini kita membawa tajuk iaitu keistimewaan. Saya kena buka balik ni. Kita membawa tajuk kita pada malam ini keistimewaan dan amalan 10 awal Zulhijjah beserta ibadah korban. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan dahulu Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita. Alhamdulillah direzekikan Allah untuk kita sama-sama berada di majlis kita pada malam ini. Dan nampaknya kita direzekikan sangat-sangat untuk bersama Al-Fadhil Ustaz dalam masa yang sangat singkat. Kita menjemput Ustaz dan Ustaz pun ada kelapangan masa. Jadi Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Maaf Ustaz kalau salah sebut nama. Merupakan ataupun lebih dikenali sebagai PU Yusof. Ustaz merupakan berasal daripada Bentong Pahang dan juga menetap sekarang di Ampang, Selangor. Berusia, Ustaz beritahu usia dia 42 tahun. Dan beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah Tafsir di OUM Kuala Lumpur. Dan Ustaz juga merupakan pengasas kepada Akademi Tadabbur Malaysia dan juga pendakwah bebas. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Marina sebagai pembuka majlis ilmu kita pada malam ini, kepada penganjur kita dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah memberikan kita keberkatan pada permulaannya sehinggalah kepada penghujung pengisian khas pada malam ini. InsyaAllah seperti mana yang telah terlihat kepada poster yang diedarkan, kita akan membicarakan dua topik. Topik yang pertama berkenaan dengan kelebihan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, dan yang kedua kita akan membincangkan tentang kelebihan melaksanakan ibadat sembelihan korban. Jadi untuk pembentangan pada malam ini, izinkan saya untuk memaparkan nota, dan nota yang saya akan paparkan pada malam ini juga saya akan serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas habis daripada majlis ilmu pada malam ini. Jadi saya dah buka dah. Okey. Kita mulakan dengan tajuk 10 kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Okey. Suara saya jelas ataupun tidak? Jelas. Boleh dengar kan? Okey. PowerPoint yang saya bentangkan nampak? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan terus kepada tajuk. Okey. Yang pertama, apa kelebihan awal bulan Zulhijjah ini? Kalau kita sebut awal tu, maksudnya kita merujuk kepada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi kelebihan yang pertama yang ada pada awal-awal bulan Zulhijjah ini
bulan Zulhijjah ini sendiri memang dia merupakan salah satu daripada bulan haram. Jadi bulan Zulhijjah itu, kelebihan dia itu sangat berganda. Kenapa gandaan? Okay, yang pertama, bulan Zulhijjah itu sendiri sudah berada pada salah satu bulan haram. Ini bermakna bulan haram itu ada beberapa bulan. Salah satu daripada bulan-bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Apabila kita membincangkan tentang sesuatu maklumat dalam agama, maka kita perlu berpandukan kepada dalilnya. Okay, saya akan paparkan. Yang pertama, kita boleh rujuk dalam surah Taubah ayat 36, muka surat 192 ayat ini kita boleh jumpa di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa, saya terus masuk kepada, kalau kita baca ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah kata sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ni Allah telah tetapkan di dalam kitab Allah. Kitab Allah tu maksudnya di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Maknanya waktu Allah cipta langit dan bumi dulu, dalam Lauh Mahfuz Allah telah tetapkan. Alam ni dia akan mengalami 12 bulan. Setelah Allah menyebutkan ada 12 bulan, Allah menyebutkan dari 12 bulan itu Allah kata minha arba'atum hurum. Okey, perhatikan pada kalimah yang saya warnakan merah pada perkataan arba'atul hurum. Arba'atul hurum itu maksudnya 4 bulan haram. Okay. Allah jelaskan lagi 4 bulan haram ni, Allah kata zalika dinul qayyim. Allah kata ketetapan yang macam tu. Ketetapan yang macam tu maksudnya Allah kata manusia akan lalu 12 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Allah kata 4 bulan haram itu, Allah kata satu ketetapan bagi agama yang lurus. Maksudnya tak ada orang boleh tukar dah. Allah kata 4 bulan itu daripada 12 bulan ada bulan haram. Lepas tu Allah pesan, kalau masuk 4 bulan haram tu, Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah kata jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu. Perkataan mudah, jangan zalim, jangan menzalimi itu mudah bagi kita, mudah je. Jangan buat dosa, kata Allah, pada bulan-bulan yang Allah hormati itu. Okay. Kalau baca ayat ni, kita belum jelas lagi 4 bulan haram tu bulan apa. Tapi Allah bagi tahu dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Tadi kita katakan bahawasanya apa kelebihan awal bulan Zulhijjah ni? Okay, kelebihan awal bulan Zulhijjah kerana bulan Zulhijjah itu sendiri dia sudah berada pada salah satu bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa? Bulan haram ada 4. Jadi nak dapatkan jawapannya, maka ada disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Okay, jadi kalau tuan-tuan tengok pada hadis tu, perhatikan baik-baik, tuan-tuan akan mendapati Nabi SAW menjelaskan bahawa 4 bulan haram yang dalam surah Taubah tadi itu, Nabi kata 4 bulan haram tu, Nabi kata ada 3 bulan thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan tu dia berturut-turut. Lepas tu Nabi terangkan 3 bulan berturut-turut tu bulan apa? Zulqa'dah, iaitu Zulqa'dah.
Lepas bulan Zulkaidah, bulan apa? Wa Zulhijjah, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah inilah yang sedang kita bincangkan pada malam ini dan kita akan lalui hanya lagi lebih kurang dalam 1 hari kan. Okey. Kemudian wa Muharram dan bulan Muharram. Jadi lepas bulan Zulkaidah mesti bulan Zulhijjah. Lepas bulan Zulhijjah adalah bulan Muharram. Kemudian Nabi kata wa Rajabu. Nabi kata 1 bulan lagi Nabi kata adalah bulan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ni maksudnya Nabi kata kabilah Mudhar, mereka ini maksudnya kabilah Mudhar ni kabilah yang memang mereka tepat. Mereka kata bulan Rajab ni iaitu bulan antara Jamadil Awal dengan bulan Syaban, Jamadil Akhir dengan bulan Syaban. Okey, tuan-tuan jelas tak tentang 4 bulan tu? Jadi 4 bulan ni maksudnya 4 bulan ni kenapa dengan 4 bulan ni? Kenapa 4 bulan ni dia panggil bulan-bulan haram? Bulan Syawal tak termasuk ya. Bulan Syawal tak termasuk. Bulan Ramadan pun tak termasuk. Bulan Ramadan dia ada 1 bulan yang khas. Tapi sekarang kita bincang bulan-bulan haram. Okey, kenapa? Okey, kita kena kembali kepada sejarah dia. Okey, sejarah dia mudah je. 4 bulan ni merupakan 4 bulan yang sangat aman. Orang-orang Arab dulu 4 bulan ni mereka gencet senjata. Mereka sangat baik. Mereka tidak bergaduh, tidak ada perang saudara, tidak ada bunuh-membunuh. Sebab apa? Sebab 4 bulan ni kalau masuk bulan Zulkaidah mereka bersiap-siap untuk buat ibadat haji. Apabila masuk bulan Zulhijjah, orang Arab ni mereka akan buat ibadat haji. Apabila masuk bulan Muharram, mereka baru balik daripada haji. Mereka dapat title haji, hajjah. Bulan Muharram. Lepas tu masuk bulan Rajab, mereka buat umrah. Jadi Ibnu Kathir, dalam tafsir Ibnu Kathir dia kata 4 bulan ni memang aman. Orang-orang Arab Mekah ni memang mereka tak berperang. Oleh itu, apabila Nabi SAW datang, diangkat 4 bulan ni dikekalkan. Jadi inilah sebab kenapa 4 bulan haram itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Taubah. Okay. Mungkin nanti akan ada bertanya, apa istimewanya 4 bulan haram ini dari sudut ibadah? Apa istimewanya? Okey, istimewanya, mari kita lihat apakah ulasan para ulama tafsir. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, Ibnu Abbas ni dia adalah sahabat Nabi SAW. Ketika dia ulas surah Taubah tadi tu, dia kata 4 bulan haram ni Allah telah jadikan mana-mana dosa yang dibuat pada bulan-bulan haram tu, dosa dia jadi lebih besar. Tapi kalau buat amal soleh, pahala dia lebih besar. Boleh faham maksudnya? Maksudnya, kalau kita buat ibadat pada 4 bulan haram ni, pahala kita digandakan lebih daripada bulan Syawal. Kalau kita bulan Syawal, kita contohnya kalau kita baca Quran, tak sama pahala macam kita baca pada bulan Zulkaidah, pada bulan Zulhijjah. Sebab apa? Sebab kita sedang membaca Al-Quran pada 4 bulan haram. Bersedekah, puasa, solat berbeza. Kalau nak buat rumah terbuka, tak sempat dalam sebab nak puasa awal-awal ni kan. Kalau kita nak bersedekah, bulan-bulan haram ni pahala dia digandakan oleh Allah, berbeza pada bulan-bulan yang bukan 4 bulan haram. Kenapa dia beza? Jawapannya kerana ia bulan haram. Siapa yang iktiraf 4 bulan haram tu? Allah yang iktiraf 4 bulan haram tu. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis dia. Okay. Lepas tu kita tengok. Okey, lepas tu kita tengok
tafsiran daripada seorang tabi'in namanya Qatadah. Okey, Qatadah mengatakan bahawa sesungguhnya kalau buat zalim pada bulan-bulan haram tu dosanya lebih besar. Boleh faham tak? Saya bagi contoh mudah macam ni lah. Mudah dia macam ni. Okey, apa pahala kalau kita baca satu huruf daripada Al-Quran? Contohnya saya baca ayat Alif Lam Mim. Kita dapat berapa pahala? Kita dapat 30 kan? Alif 10, Lam 10, Mim 10. Tetapi kalau kita baca Alif Lam Mim, malam ni ataupun pada bulan-bulan haram, Allah bagi lebih daripada 30. Kenapa dapat banyak? Kerana kita sedang membaca Al-Quran pada salah satu bulan-bulan haram. Itu contoh dia. Sebab itu kalau kita nak pulun pahala, maka ambillah pahala itu dibuat pada bulan-bulan haram. Jadi itu kelebihan yang pertama. Hebatnya bulan Zulhijjah ni, dia berada pada salah satu bulan-bulan haram. Itu yang pertama. Okay, saya harap jelas. Kalau ada perlu pengulangan, ada pertanyaan, nanti sekejap lagi boleh tanya. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Kelebihan yang kedua. Ini kita dah biasa dengar. Dah Alhamdulillah. Sekarang ni orang dah ramai tahu dah. Banyak dihantar info-info dalam grup WhatsApp, dalam FB. Alhamdulillah. Kita sangat gembira maklumat ini orang dah mula tahu. Apa dia? Bulan Zulhijjah ni ada 10 hari yang paling terbaik daripada hari-hari yang lain. Okey. Kita belajar ada berapa hari dalam setahun kalau bulan-bulan Islam. Okey, kita ambil lah. Contohlah kita mudah kita kata, okey, hari yang ada kita ambil lah 365 hari lah mudah. Okay, daripada 365 hari itu, hari yang paling terbaik bila? Jawapannya adalah 10 hari daripada 365 hari. Bayangkan daripada 365 tu, 10 hari yang paling terbaik buat ibadat adalah 10 hari yang berada pada bulan Zulhijjah. Siapa cakap macam tu? Dari mana kita dapat maklumat macam tu? Ada dalam WhatsApp Ustaz, orang bagi tahu. Okey, kita yang belajar ni, kita kena tanya. Mana dalil dia? Mana sandaran dia? Sebab kita nak buat ibadat ni. Nak buat ibadat ni kita perlukan sandaran dia. Tak cukup kalau orang itu hanya berstatus ustaz, berstatus ustazah. Tak cukup. Perlu ada sandaran dia. Okey, mana sandaran dia? Okey, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Bukhari, saya letakkan dah nombor hadis 969. Okey, hadis ni kalau kita baca, hadis ni selalu kita dengar. Apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, tidak ada mana-mana amal soleh. Amal soleh itu umum. Baca Quran ke, puasa ke, apa pun amal soleh. Nabi kata, tak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada buat amal di hari-hari yang 10 ini. Hari yang 10 tu apa maknanya? Maknanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang saya highlight dekat situ. Maknanya kalau baca Quran yang paling terbaik, Allah paling cinta, baca pada 10 yang awal tu. Contoh, kalau kita nak sedekah, kita nak buat ibadat 10 hari ni yang paling terbaik. Nak ziarah orang tua, nak buat kebaikan pada orang, nak jamu orang makan, apa-apalah, adalah pada 10 awal pada bulan Zulhijjah. Bukan kita kata, Nabi kata. Para sahabat ni, mereka ni rasa macam, hebatnya 10 hari ni. Jadi mereka pun tanyalah soalan. Mereka tanya soalan, Ya Rasulullah, sekalipun kalau orang tu pergi berperang, tak boleh lawan ke pahala 10 hari ni?
Nabi jawab apa? Nabi kata, wala jihadu fi sabilillah. Nabi kata, iya. Sekalipun dia pergi berjihad di jalan Allah, jihad itu tak boleh menandingi amal-amal yang dibuat pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata, melainkan kalaulah orang tu pergi berjihad dengan jiwa dia, dengan harta dia, lalu jihad itu dia tak bawa pulang apa-apa pun. Maksudnya Nabi kata, kalau dia mati syahid, dia terkorban, barulah jihad itu boleh melebihi amal-amal 10 awal bulan Zulhijjah. Kita boleh faham tak maksud dia? Oh, besar tuan-tuan. Dan memang tepat perbincangan tajuk ini pada malam ni. Sebab kita dah nak masuk pertama bulan Zulhijjah. Bila pertama awal bulan Zulhijjah? Hari Jumaat kan? Hari Jumaat kan? Ke hari Khamis? Hari? Khamis lepas maghrib. Khamis lepas maghrib lah. Okey. Maknanya Jumaat tu, maknanya Khamis malam Jumaat dah masuk 1 Zulhijjah. Okey. Tapi dalam hadis ni dia tak terang amal apa nak buat. Dia umum. Maknanya selagi amal tu Allah suka, buatlah, pulunlah buat. Apa saja Allah suka. Apa yang Rasul suka. Zikir ke, baca Quran ke, tolong orang ke, apa pun nak amal. Puasa ke, semua. Sangat Allah suka dibuat pada hari-hari 10 tu berbanding dengan hari-hari yang lain. Okey, jelas dekat hadis riwayat Bukhari. Okey, itu dalil dia. Okay, kemudian saya nak kukuhkan lagi hadis tadi tu dengan saya bawa hadis kedua. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dalam nota tu kalau jumpa HR, bukan maksud human resource maksudnya hadis riwayat Ad-Darimi. Tengok Nabi kata apa. Nabi SAW bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla." Tidak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah. Tengok perkataan azka indallah. Maksudnya Nabi kata, tak ada amal soleh yang lebih mulia di sisi Allah. Wala a'zama ajra, dan tak ada lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang orang itu buat fi ashril adha, pada 10 hari adha, maksudnya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis ini terang dan jelas. Hadis ini bukan hadis lemah, tapi hadis yang darjatnya hasan. Okey, jelas tentang maklumat ini. Nanti mungkin ada yang bertanya, kalau macam tu Ramadan macam mana Ustaz? Selalu soalan ni popular orang tanya. Okey, para ulama khilaf. Tapi ada para ulama mengatakan, sekalipun 10 hari awal Ramadan, dia tak boleh menandingi 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi para ulama kata, tapi kalau malam pula, 10 malam akhir Ramadan lebih tinggi nilainya daripada bulan Zulhijjah. Itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Para ulama bincang bab tu. Kerana para ulama dia kejar amal apa nak buat, amal apa nak buat. Okay, tapi berdasarkan hadis ini umum jelas menyebutkan sangat Allah, maksudnya tuan kena gariskan, tuan kena tulis perkataan amalan yang lebih mulia, amalan yang lebih besar pahala dia. Kalau kita gabung hadis tadi tu, kita ambil macam ni, dia punya cara nak tulis point dia macam ni. Ni yang pertama, yang lebih dicintai Allah. Ni yang pertama. Okey, lebih dicintai Allah. Okey, yang kedua kita ambil dekat sini. Yang lebih mulia. Ni yang kedua. Okey. Maksudnya yang lebih besar pahala, ni yang ketiga. Perincian kepada 10 awal bulan Zulhijjah ni kita boleh kata macam ni. Yang lebih dicintai, yang lebih mulia, yang lebih besar pahala dia.
adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Okay. Jadi saya teruskan sebab waktu kita agak pendek sebenarnya. Okay, lagi pun dah malam-malam ni. Okay. Kalau tuan-tuan nak rujuk hadis ni, tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab Riyadhus As-Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Okay, jadi kita terus pergi kepada kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Kita bincang 10 awal. Okey. 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini, kalau kita buka Al-Quran, Allah telah bersumpah dengan 10 hari ini di dalam Al-Quran. Okay, siapa yang dia mengaji Quran, dia belajar tadabbur, dia akan tahu. Allah Ta'ala tak akan bersumpah dengan sesuatu melainkan yang digunakan untuk bersumpah itu mesti penting, mesti ada nilai dia. Jadi dalam Quran, Allah pernah bersumpah dengan 10 hari. Okay, kita tengok dalil dia. Okay, kita tengok dalam suratul Fajr, ayat nombor 2, muka surat 593 dalam Quran. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah bersumpah, wa tu maksudnya demi. Walayalin, demi malam-malam, ashrin, yang 10. Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Cuma ayat ni tak bagi tahu 10 tu merujuk malam apa. Okay. Jadi kita kena rujuklah para ulama tafsir kata apa. Jadi kalau kita rujuk para ulama tafsir, sebenarnya berbeza pandangan. Ada yang kata malam yang 10 tu adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Ada pada ulama kata 10 akhir bulan Ramadan. Boleh jadi juga kan? 10. Okey. Apabila kita nak menyaring maklumat, macam mana nak pegang yang mana satu ni? Okey. Kita kena tengok majoriti pegang apa. Siapa di antara scholar yang hebat dalam bidang tafsir? Okey, pertama, kebanyakan para ulama tafsir kata 10 yang Allah bersumpah dalam suratul Fajr tu adalah 10 malam 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan ini dipilih oleh Al-Imam Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir. Ini dua di antara dua scholar yang sangat top dalam bidang tafsir. Dan kita boleh kata Tabari ni otai lah dalam bidang tafsir. Okay, kita jelas kat situ. Okey. Walau bagaimanapun ada khilaf dah kepada ulama, tapi majoriti ulama kata Allah bersumpah demi malam yang 10 itu, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Tengok besar ya kedudukan nilai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sehingga kan Allah jadikan ia dalam sebagai sumpah. Okay, itu yang ketiga. Kenapa kelebihan, apa yang dikelebihan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Okay, saya pergi yang keempat. Okay, boleh ikut ya, pelan-pelan kita belajar. Okay, yang keempat. 10 hari bulan Zulhijjah ni juga Allah Ta'ala sebut pada ayat lain. Kalau tadi Allah gunakan dalam sumpah, tapi pada ayat lain Allah ada sebut juga dengan 10 hari itu. Tapi Allah tak sebut 10 lah. Tapi Allah ada menyebut dengan perkataan hari-hari. Okay, jom kita tengok ayat mana. Okay, kita buka dalam surah Al-Hajj, ya, ayat nombor 28. Ayat ni muka surat, boleh jumpa dekat muka surat 335 dalam Quran. Allah kata, liyashhadu, saya ambil tu dekat hujung dia, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Gariskan pada perkataan ayyamin ma'lumat.
Allah kata, supaya mereka menyaksikan macam-macam perkara yang boleh bagi manfaat kepada mereka. Dan mereka boleh menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ni seperti bertakbir. Pada ayam ni, ayamin, maksudnya plural bagi yaumin. Satu hari dia panggil yaumun. Tapi kalau banyak hari, ayam, iaitu hari maklumat yang tertentu. Ayat ni dia umum. Allah kata, ada waktu tu manusia akan sebut nama Allah, besarkan Allah. Seperti kita bertakbir kan? Pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu tu hari bila? Okay, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hari-hari yang dimaklumi itu maknanya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita tahu kan bulan Zulhijjah ni kan bulannya orang buat haji. Kan selalu diulang nama Allah, dibesarkan Allah. Nanti kita akan jumpa lagi beberapa perincian lain. Okey. Kemudian kita tengok ayat lain. Okey. Ayat yang saya paparkan ini, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini ayat dalam surah apa pula ni? Saya tertinggal pula nama surah ni. Okey. Begini. 10 awal bulan Zulhijjah ini, mengikut pendapat ada sebahagian ulama tafsir kata 10 awal bulan Zulhijjah ini merupakan 10 hari yang digunakan oleh Nabi Musa waktu dia pergi bermunajat, pergi dapatkan kitab Taurat dekat Gunung Tursina. Kita kalau baca Al-Quran, memang kita jumpa bahawa Allah bagi tahu Nabi Musa ni dia bertemu dengan Allah, dapat kitab Taurat ni selama 40 malam. Kalau kita baca pada ayat tu, Allah kata wa wa'adna Musa 30 lailata. Allah kata, dan kami telah janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam, wa atmamnaha bi'ashrin, dan kami sempurnakan lagi lepas 30 malam tu, kami tambah 30 malam tu dengan 10 lagi. 10 lagi tu apa? Maka kalau 30 campur dengan 10, maka Allah kata apa? Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Allah kata, kalau dah 30, tambah lagi 10, jadi 40 malam lah, kata Allah. Cuma para ulama bincang, 30 malam tu waktu bila? 10 malam lagi waktu bila? Maka kebanyakan para ulama tafsir kata 30 malam tu adalah bulan Zulqaidah. Ambil sebulan penuh. 10 malam tambahan tu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Siapa belajar kisah Nabi Musa, semua orang tahu bahawa perkara yang sangat besar dalam hidup Nabi Musa ni adalah menerima kitab Taurat. Tapi cara menerima kitab Taurat itu, dia bertemu dengan Allah selama 40 malam. 30 hari untuk bulan Zulqaidah, 10 diambil pada bulan Zulhijjah. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan, kedudukan kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Okey. Kita lihat kelebihan yang lain. Okey. Kita tengok kelebihan yang lain. Okey. Nombor berapa dah ni? Nombor 4 dah. Ke nombor 1, 2, 3. 4 dia kak? Asal ayat yang Ustaz tak pasti ni nombor 5 dah. Nombor 5 dah. Ayat dia. Ayat dia. Okey, yang ni 10 hari. Okey, kita masuk yang berikutnya. Okey, berikut. Okey, yang berikutnya, kelebihan awal bulan Zulhijjah ni, 10 awal Zulhijjah ni, dia ada hari Haji Akbar. Haji Akbar. Inilah di antara dalil para ulama kata kenapa 10 awal bulan Zulhijjah ni hari tu lebih hebat
daripada hari-hari yang lain. Sebab para ulama kata adanya Haji Akbar. Apa tu Haji Akbar? Adakah Akbar tu nama seorang manusia yang pergi haji, dapat haji, namanya Akbar? Ke apa? Okey, kita baca dalam ayat Quranul Karim. Okey. Semua orang tahu ibadat yang besar adalah apa? Menunaikan ibadat haji, betul tak? Kan ibadat haji ni dia package lengkap. Semua ibadah dia duduk dekat ibadat haji tu. Besar ibadat haji ni. Memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Okey. Jadi, apa tu Haji Akbar? Okay, kita tengok dalam surah At-Taubah ayat nombor 3, muka surat 189. Kita akan jumpa perkataan Haji Akbar. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Dan Allah kata, dan inilah pengisytiharan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Okey, Haji Akbar. Ada Quran Allah kata Haji Akbar. Tapi apa itu Haji Akbar? Okey, mudah je. Kalau kita buat ibadat haji, apakah ibadat yang sangat klimat bagi ibadat haji? Maksudnya ibadat haji ni yang besar nampak pada ibadat apa? Kak Madinah dah pergi haji dah kan? Belum Ustaz. Oh, belum lagi. Wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah. Wukuf. Kalau buatlah ibadat apa kalau tak wukuf di Arafah ni, Masya Allah. Tak haji lah. Tak haji lah dia panggil. So Haji Akbar. Salah satu maksudnya Haji Akbar. Besar. Dia tak ada pada bulan Ramadan. Dia tak ada pada bulan Syawal. Tapi ia mesti pada Arafah. Hari Arafah. Okay, dipanggil Haji Akbar. Okay. Kalau wukuf di Arafah, dia berlaku pada 10 awal bulan Zulhijjah kan? Okay. Sekarang kita ambil pula kelebihan lain. Okay. Dalam 10 awal bulan Zulhijjah tu, ada hari lain dipanggil Hari An-Nahrun. Hari An-Nahrun. Iaitu hari buat sembelihan korban. Dalam 10 awal tu, ada hari dia panggil hari sembelihan korban. Dia tak ada pada bulan Zulkaidah. Dia tak ada pada bulan Syawal. Tapi ibadat korban itu, dia tak nak dia mesti dibuat pada 10 awal bulan Zulhijjah tu, dan kita pun sedia tahu ia mesti bermula pada 10 Zulhijjah. Jadi kita lihat dalil dia. Okey. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Sabda Nabi SAW. Tengok ya, Nabi sebut, Nabi sendiri memberikan pengiktirafan. Nabi kata, a'zamul ayyam, hari yang paling agung, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka, maha berkat Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah, yaumun nahri, iaitu hari an-nahri. Hari Nahri itu hari sembelihan ibadat korban. Hari apa? 10 Zulhijjah. Mudahnya kita kata hari raya haji itu. Bila hari raya haji kita? Hari raya haji kita bila dijangkakan? Dah buat pengumuman kan? Ahad. Ahad. 10 Julai. Tarikh Qamariah kita sama dengan tarikh Syamsiah kan? Ya. 10 Julai, 10 Zulhijjah.
Lepas ni kita ubahlah sikit, sebut nama hari tu. Hari kita sebut Aidil Adha, Aidil Adha, kita ubah. Kita ubah Aid Nahr. Kita panggil Aid tu hari lah. Kita tukar. Okey, hari sembelihan. Adha tu sama jugalah. Kita ubah. Hari An-Nahr. Nabi kata apa? Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari berlakunya sembelihan. Lepas tu Nabi sambung lagi. Lepas hari sembelihan tu hari apa? Dia panggil Yaumul Qurri. Qurri itu apa? Qurri itu iaitu hari selepas 10 Zulhijjah tu. Tapi kalau 10 Zulhijjah tu macam 11, 12, 13 tu dia dah terkeluarlah daripada 10 yang awal tu. Tapi dia masih lagi berada pada hari-hari bulan Zulhijjah. Tapi yang kita bincang ni awal bulan Zulhijjah tu maksudnya 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi sebenarnya 11, 12, 13 tu pun sebenarnya dia ada nilai dia sendiri. Yang pertama apa? Sebab dia memang duduk bulan Zulhijjah lah. Tapi tak samalah 10 yang awal. Dia panggil Yaumul Qurri. Ada para ulama kata Yaumul Qurri ni adalah waktu kita dah mula nak bergerak. Nak pergi ke Mina dan sebagainya. Okey, jadi kita nak ambil tekan pada hari An-Nahrun. Nabi kata hari yang sangat agung. Okey. Kemudian kita tengok kelebihan lain. 10 yang awal pada bulan Zulhijjah itu ada hari Allah mengisytiharkan untuk bebas ahli-ahli neraka. Tuan-tuan. Allah bebaskan. Kalau dia calon ahli neraka, Allah akan keluarkan dia daripada senarai ahli neraka. Allah bebaskan. Tak ada pada hari-hari yang selain daripada hari-hari yang ada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Okey, mari kita tengok dalil dia. Ustaz. Ya. Hari Tasyrik. Hari Tasyrik, ya. Hari Tasyrik tu kenapa, Puan? 11, 12, 13 kan? Ya, betul. Betul, dia tak ada apa-apa ke? Ada, tadi kita dah sebut dah. Dia termasuk dia panggil Yaumul Qurri. Oh. Tapi nanti kita sebut lagi. Ada nanti sekejap lagi kita akan jumpa. Hari Tasyrik tu dalam Quran dipanggil apa? Tapi perbincangan kita yang pertama 10 awal dulu. Tapi dia tetap ada nilai dia sebab dia duduk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah di bawah bulan-bulan Haram. Okey. Itu soalan Puan ke? Ya. Okey. Sekejap kita masuk ayat tasyrik tu. Okey, dalam hadis ni riwayat Muslim, Nabi kata apa? Saya cuba baca terjemahan ya. Nabi kata tidak ada hari yang di dalam hari itu Allah Subhanahu wa taala lebih banyak bebaskan hambanya dari api neraka melainkan hari Arafah. Hari Arafah berapa hari bulan? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itulah hari yang Allah Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya daripada neraka. Lepas tu kalau orang buat ibadat haji kan ketika tu, Allah paling bangga. Allah puji orang-orang yang buat ibadat haji pada hari Arafah. Sampaikan Allah Ta'ala kata apa kepada malaikat. Allah kata, kau tengok dia orang ni. Apa dia penat? Allah nak kabulkan doa sangat mustajab pada hari Arafah. Allah bangga sangat dengan hamba-hambanya pada hari Arafah. Ya Allah, hari yang sangat klimat ibadat haji adalah pada hari Arafah. Hari itu, hari bayangkan kalau kita doa minta bebas daripada api neraka. Hari itulah hari yang Allah akan bebaskan orang banyak daripada api neraka. Istimewanya hari Arafah tu. Tak ada pada hari-hari yang lain. Dan hari Arafah berada pada 10 yang awal pada bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Muslim. Ada sahih. Okey. Kita pergi lagi pada kelebihan yang lain.
bulan Zulhijjah ni, 10 awal bulan Zulhijjah, Allah janji nak hapuskan 2 tahun dosa. Ada tak mana-mana amal yang dapat hapus 2 tahun dosa? Kan? Tak jumpa fadilat itu seperti mana yang Puasa. ada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Okey. Tapi 2 tahun apa dosa tu amal apa? Mari kita tengok. Dalam hadis riwayat Muslim, siyamu yaumul Arafah, puasa 1 hari je pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Ahtasibu 'ala Allahi, aku berharap kepada Allah, ayyukaffira thanata allati qablahu wa thanata allati ba'dahu. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Masya Allah. Berapa tahun Allah hapuskan dosa? 2 tahun. Hanya 1 hari saja berpuasa pada 9 Zulhijjah. Okay, hadis riwayat Muslim. Nampak tak kelebihan dia? Lagi kita belajar, lagi nampak. Daripada 10 tu, Masya Allah, jika kita spesifikkan lagi, banyaknya kelebihan dia. Okay, tapi puasa. Okay. Kemudian, baru masuk pada bulan Zulhijjah tu. Yang ni dia dah keluar sikit lah pada tajuk 10 awal tu. Tapi kita masih lagi berada bincang tentang bulan Zulhijjah ni. Okay, pada bulan Zulhijjah tu ada hari dia panggil hari-hari Tasyriq. Kena bunyikan qalqalah dia tu, hari Tasyriq. Okey, kita tengok. Siapa kata ada hari Tasyriq? Okey, pertama kita tengok dulu dalam ayat Quran. Okey. Dalam surah Baqarah ayat 203 Allah ada sebut tentang hari Tasyriq tu. Tapi Allah guna panggilan apa? Ayyamin ma'dudat. Allah kata wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah kata dan berzikirlah, sebutlah nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang-bilang. Hari berbilang-bilang itu kata para ulama tafsir merujuk kepada 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kan hari itu kita bertakbir lagi kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi hari Tasyriq dia dinamakan di dalam Al-Quran menurut ulama tafsir, dia digelar dengan hari yang berbilang-bilang. Kalau 10 awal hari bulan Zulhijjah tadi kita sebut, Quran Allah panggil apa? Hari yang dimaklumi, ayyam ma'lumat. Kita jumpa 2 kan Allah sebut. Tadi ayyam ma'lumat, yang ini ayyam ma'dudat. Hebatnya hari-hari pada bulan Zulhijjah tu disebut hari-hari itu di dalam Al-Quran. Walaupun tak sebut bilangan 10, tetapi dia termasuk dalam bilangan gandaan ayyam, hari-hari. Okay. Jelas? Okay. Kenapa hari itu dipanggil hari Tasyriq? Kenapa dipanggil dengan hari Tasyriq? Okey, para ulama berbeza pandangan. Ada yang kata kenapa 11, 12, 13 dipanggil hari Tasyriq? Kerana korban disembelih selepas terbit matahari. Sebab Tasyriq itu maksudnya kan macam syuruk, kita kata syuruk, isyraq, ada kata macam tu. Ada para ulama kata maksud Tasyriq tu daging korban tu dia dijemur, daging korban tu dia duduk di bawah terik matahari. Itu dipanggil Tasyriq itu terbit. Ada yang mengatakan hari Tasyriq itu maksudnya hari-hari yang dianjurkan untuk bertakbir. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ada sebut tentang hari Tasyriq.
Okey. Dah jelas apa yang kita nak pelajari tentang maklumat ini. Jadi, kesimpulan dia adalah okey. Kita dah selesai bincang tentang amalan 10 awal bulan Zulhijjah kan? Tapi saya tak masuk lagi tajuk amalan kan? Okey. Kita baru belajar tentang kelebihan bulan awal Zulhijjah tu apa? Salah satu bulan haram, baik makluman ni dulu. Pertama. Yang kedua, mengandungi 10 hari yang paling Allah cintai, paling mulia dan yang paling besar pahala dia. Okey. Kemudian yang ketiga, pada bulan Zulhijjah tu ada 10 hari yang Allah gunakan ia dalam sumpah. Yang keempat, 10 awal bulan Zulhijjah itu merupakan 10 hari yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan istilah ayyamin ma'lumah. Kemudian pada awal 10 awal bulan Zulhijjah adanya hari Haji Akbar. Pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, khususnya pada 10 Zulhijjah itu adanya hari Nahrun, iaitu hari ibadat korban. Lepas tu berlakunya pembebasan daripada api neraka secara beramai-ramai. Banyak berlaku pada hari 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Lepas tu siapa-siapa yang puasa satu hari saja pada 9 hari Arafah, 9 Zulhijjah, Allah maafkan dosa 2 tahun. Dan dalam bulan Zulhijjah adanya hari-hari Tashriq. Okey, apa amalan nak buat? Tadi kita dah sebut dah, amalan ni buatlah apa pun amalan. Tak ada satu hadis yang sahih yang menyebutkan kena buat banyak amal spesifik, kata pahala bersedekah pada bulan Zulhijjah ini sekian-sekian. Puasa ada. Puasa tadi kita sebut hari Arafah tu. Okey, tak ada sebut spesifik siapa yang solat malam pada 10 awal bulan Zulhijjah ni dapat pahala sekian-sekian. Tak ada. Sebab itu saya tidak menyebutkan amalan-amalan yang tertentu. Kesimpulan dia, apa saja amal yang dibuat pada awal bulan Zulhijjah ni, gandaan pahala dia berganda-ganda. Okey, pertama, kenapa digandakan? Pertama, kerana dia bulan haram dah. Satu gandaan dah. Naik lagi gandaan dia sebab dia adalah awal 10 awal bulan Zulhijjah. Macam tu. Dia punya gandaan. Nak buat amal apa? Saya sebut umum tadi. Apa saja amal-amal yang salih. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Capai tak objektif dia? Okey, nota ni nanti saya bagi. Okey. Ada apa-apa persoalan sebelum kita nak masuk tajuk ibadah kurban? Ada apa-apa persoalan sebelum kita nak masuk tajuk ibadah kurban? Okey. Ada soalan di chat, Ustaz. Oh, ada soalan di chat. Okey, kenapa dengan soalan tu? Orang yang buat haji tidak sunat puasa Arafah tu, Ustaz? Ya, betul. Hanya orang yang tidak buat haji saja dia digalakkan berpuasa di Arafah. Orang haji tak buat. Lagi. Okey, ayat yang saya baca 40 hari tadi itu dia adalah surah Al-A'raf ayat 42. Okey, lagi ada soalan lain? Jelas tak? Okey, moga-moga objektif sampai. Okey, sekarang kita pergi kepada ataupun tuan-tuan pernah dengar ada orang ada disebut secara spesifik amal-amal tertentu dapat pahala sekian-sekian. Mungkin boleh kongsikan. Tak mesti daripada saya. Mungkin kita boleh kongsikan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh saya teruskan lagi? Sehingga jam 12 malam? Tak adalah. Sikit je lagi. Setengah jam je. Okey, boleh ya? Kita masuk tajuk ibadat korban kan? Betul ke tajuk dia ibadat korban? Ya, benar. Ibadat korban. Okey.
ibadah korban ni ada banyak kelebihan dia, Masya Allah. Sebelum kita masuk, kita bincang dulu. Apa hukum buat ibadah korban? Semua orang faham, dia adalah sunat yang dituntut untuk lakukan bagi siapa yang mampu. Okey, tapi sebelum kita pergi tu, pergi kepada kelebihan, izinkan saya menerangkan betapa dituntut sangat buat ibadat korban tu. Kita lihat apa pesanan Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musalana. Nabi kata siapa yang ada keluasan rezeki, maksudnya siapa yang mampu tapi dia tidak buat ibadat korban, Nabi kata jangan sekali-kali dia dekat, jangan dia datang tempat solat kami. Berat ni. Okey, apa istilah mampu? Okey, kalau kita rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Al-Minhaj, ni salah satu kitab besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan kitab fiqh mengatakan bahawa kata Al-Imam Zarkashi, ciri orang yang mampu maknanya orang yang ada lebihan harta untuk keperluan diri dia dan tanggungan di bawahnya pada hari raya Aidil Adha sampailah hari-hari tasyrik. 4 hari ni, kalau contohnya kita ada duit lah, contohnya kita masuk satu bahagian kita masuklah 700 lebih lah contoh. Bukan, ada tak lagi duit lebihan untuk belanja harian, untuk kegunaan harian pada hari raya tasyrik 3 hari itu? Kalau ada, kita sebenarnya sudah masuk kepada istilah ada kemampuan. Jadi seboleh-bolehnya buat ibadat korban. Okey, jalan kat sini pada faham. Okey, kalau kita baca hadis lain, kalau kita baca dalam hadis lain, Nabi sebut pada kita, Nabi kata, wahai manusia, setiap tahun bagi setiap satu keluarga hendaklah dia melakukan sembelihan kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini sunnah Nabi SAW yang perlu kita hidupkan. Setiap keluarga tu maksud dia adalah cukup seorang yang buat ibadat kurban. Kalau seorang dah buat, cover semua dalam ahli keluarga tu. Kalau suami dia buat, dia cover untuk isteri dia, anak-anak dia pun semua dapat. Walaupun anak dia 20 orang anak dia, dapat sekali. Itu. Jadi ni sunnah yang kita jangan tinggal. Kita kalau bulan Syawal tak ada ketupat. Seolah kita kata tak berseri lah. Kalau raya tak ada ketupat, tak ada lemang ni. Bahkan bukan sunnah pun. Kan? Tapi ibadat kurban ni, Nabi kata kalau boleh setiap tahun, buatlah sembelihan korban. Kalau kita tak mampu harga kat Malaysia, ada je harga yang boleh buat dekat luar dengan harga yang lebih murah. Jadikan dia ibadat tahunan. Supaya anak-anak, cucu-cucu, zuriat akan datang, dia ikut kita buat. Okey. Jangan beribadat kita tak tekankan, tapi beradat kita tekankan. Jangan. Letak dulu ibadat ke depan. Okey, kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, dia kata apa? Kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata aku tidak memberi keringanan bagi siapa-siapa yang tinggal ibadat korban tapi kalau dia mampu. Mana Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i ni dia nak kata bahawa nak sampai kepada hukum tapi bukanlah wajib, tapi dia kata seolah maknanya kena buat juga kalau dia mampu. Kenapa sampai macam tu? Sampai Nabi kata setiap tahun kena buat, setiap isi rumah. Nabi kata jangan dekat dengan masjid kami. Orang yang mampu buat ibadat korban, tapi dia bakhil, dia tak nak buat. Kenapa sampai Imam Syafi'i kata, bagi aku hukum dia macam dia tak boleh tinggalkan kalau dia mampu. Kenapa tuan-tuan dan puan?
Kalau tuan nak tahu dia punya jawapan dia tu, kita kena belajar apa kelebihan dia kalau kita buat ibadat korban. Lepas ni ibadat korban ni dia jadi satu benda yang besar ya dalam kehidupan kita. Okey. Jadi kita tengok apa kelebihan dia. Okey, nombor satu. Okey. Sebelum nombor satu, sekejap ya. Kelebihan dia nombor satu, ibadat korban ni dia merupakan salah satu daripada syiar Allah. Syiar ni dalam erti kata mudah, maksudnya dia adalah salah satu simbol tanda kita ni Islam. Maksudnya Islam ni kan dia ada syiar dia. Apa syiar dia contoh? Contohnya syiar tanda negara itu Islam, contoh kita dengar, kita nampak ada orang solat, ada dengar azan, itu syiar. Jadi siapa yang buat ibadat korban ni sebenarnya dia termasuk dalam orang yang berusaha nak naikkan, nak agungkan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Macam tu. Maknanya kalau tempat kita tak ada langsung ibadat korban ni macam kita boleh kata untuk diri kita ni macam aku ni orang Islam ke? Dia jadi macam tu. Dia berat ibadat korban ni. Dia bukan, kita jangan kita nampak ibadat korban ni macam lah dah biasa sangat dah buat. Dah. Dia ada kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Dia panggil syiar. Seolah-olah kalau taman kita tu, kalau sampai tak ada langsung korban, semua buat korban dekat luar, sampai tempat kita tak ada, jadi macam tak kena. Okay, kita lihat dalam ayat Quran. Saya akan sokong dengan dalil-dalil hadis dan ayat Quran. Okey. Allah sebut dalam suratul Hajj ayat nombor 32. Allah kata, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Cuba tak perkataan sya'airallah. Ni. Syiar agama Allah. Allah kata, siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya ia daripada sifat-sifat taqwa yang ada pada hati dia. Tuan-tuan, orang buat ibadat korban ni adalah orang yang menghidupkan, yang mengagungkan di antara banyaknya syiar agama Allah. Jadi orang yang buat macam tu sebenarnya adalah orang yang dia mempunyai sifat taqwa. Orang yang takut pada Allah. Orang yang cari jalan macam mana nak elak daripada kemurkaan Allah. Jadi lepas ni kita kena guna perkataan syiar tu. Syiar tu apa? Syiar tu. Okey, syiar tu adalah merujuk kepada simbol atau tanda. Contoh. Apa tanda kita orang Malaysia? Apa tanda dia? Kita orang Malaysia. Contoh kita kata IC lah contoh kan. Okay. So kalau agama Islam ni dia ada tanda-tanda dia. Kau ni Islam ke? Tapi aku tengok kau ni tak mayang pun. Kan? Kalau syiar ni dia benda yang Allah terletakkan. Okay, ni tanda ni Islam. Ni tanda di Islam. Macam azan. Macam muta'awat tu syiar dalam agama. Okay. Jadi kalau tak ada dengar orang azan ni macam kampung ni orang Islam ke? Dia macam tu. Jadi dia besar. Jadi kalau azan tu orang sedia maklum lah. Kalau maknanya kena azan sebab itu adalah syiar dalam agama. Begitu juga dengan ibadat korban. Jadi orang yang buat ibadat korban ni dia usaha buat setiap tahun ni, walaupun hanya satu bahagian, dia cuba sebab ada lebihan tadi tu, dia adalah termasuk orang yang mengagungkan syiar Allah. Jadi kalau kita nak tinggalkan maklumat ni pada zuriat kita kena kata, kalau cucu kita tanya, kenapa Tok tiap-tiap tahun Tok buat ibadat korban? Kenapa? Kita jawab, ibadat korban ni kita kena buat sebab dia adalah syiar agama Allah.
Salah satu syiar agama Allah. Supaya anak tu dipegang perkataan syiar tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang buat ibadat korban ni adalah orang yang mempunyai sifat yang dia berterima kasih pada Allah. Bukan kita kata orang tak buat ibadat korban tak bersyukur, tak. Tapi salah satu tanda berterima kasih adalah dengan melaksanakan ibadat korban. Kita berkorban wang yang kita dapat, letih-letih cari, zaman-zaman ekonomi teruk pula tu. Bukan, letih-letih simpan duit kat duit SP punya lama, tak keluar RM10,000 tu buat ibadat korban tu kan. Uish, kalau RM800 ni banyak. Kalau bagi orang fikir RM800 ni banyak. Tapi ada orang ni, dia kata nikmat Allah bagi banyak dah pada aku. Aku sihat tubuh badan. Allah hidupkan lagi. Macam-macam dah nikmat Allah bagi pada ahli keluarga aku ni. Anak-anak selamat. Kerja pergi balik okey. Dapat jugalah makan sesuap nasi ni lagi. Maka tanda kita berterima kasih kepada Allah adalah dengan kita menyembelih haiwan untuk dikorbankan. Apa dalil dia? Dalil dia kita ambil surah Al-Kawthar. Dalam surah Al-Kawthar ada ibadat korban. Ibadat korban dekat mana? Ibadat korban dekat perkataan wanhar. Kan kita sebut tadi hari Nahrun, hari sembelihan kan? Wanhar. Okay, dekat ayat ni, wanhar ini, sembelihan korban, saya dah gariskan, saya dah letak kat warna hijau tu, sembelihan korban tu Allah datangkan selepas apa? Selepas Allah bagi kebaikan yang banyak kan? Allah kata, Muhammad, kami dah bagi kepada engkau kebaikan yang banyak. Kau dah dapat, Muhammad, kebaikan yang banyak. Jadi dah dapat kebaikan yang banyak tu kena buat apa? Disyukuri kebaikan yang banyak. Al-Kawthar tu. Maka Allah suruh Nabi bersyukur macam mana? Maka tu maksudnya Nabi kata, justru itu kenalah sembahyang kerana Allah. Yang kedua buat apa? Sembelihlah korban. Maksudnya menyembelih korban ini merupakan tanda berterima kasih di atas kebaikan yang Allah bagi banyak. Cuba kita lihat diri kita, banyak tak kebaikan Allah bagi? Banyak tau. Kita dapat hidup lagi tau. Walaupun ramai orang meninggal disebabkan COVID, kan ramai orang pergi pada kita, awal pada kita, itu pun tak saya rasa nyawa lah yang paling sangat berharga. Dalam banyak-banyak benda nyawa lah. Kadang ada harta banyak tapi kalau nyawa tak ada dah. Maksudnya kita boleh kata Allah bagi banyak dah pada kita. Jadi waktu yang paling sesuai, waktu yang sangat tepat untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Allah di atas kebaikan yang banyak Allah bagi kepada kita adalah dengan kita buat ibadat sembelihan korban. Okay. Adakah duit kita akan berkurangan kalau kita buat ibadat korban? Atas kertas kuranglah kan? Tapi kita belajar kan? Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi ni'mat kan? Seperti surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Buat dulu sembilan korban. Allah ganti nanti. Okay, jelas untuk maklumat ini. Yang kedua tu, kita pergi yang ketiga ya. Okay, yang ketiga, ibadat korban ni, siapa yang dia buat ibadat korban, sebenarnya cara hidup dia macam pada Nabi. Dia cara beragama macam Nabi-Nabi. Sebab apa? Sebab ibadat korban ni ibadat yang dibuat oleh umat-umat yang terdahulu juga. Dalil dia apa? Kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah kata apa? Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Perkataan mansaka. Allah kata, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih
korban. Jadi kita yang buat ibadat korban ni sebenarnya kita ikut macam Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada ibadat korban. Okay. Dan yang paling jelas, terang adalah kita mengikut siapa? Mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam dan mengikuti Nabi Ismail alaihi salam. Sebab apa? Sebab kita tahu sejarah adanya penyembelihan ibadat korban ini dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Seperti mana kita boleh dapati rujukan ayatnya dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ni saya tak perlu bacakan ayat sebab semua orang biasa dengar maklumat ni. Jadi kalau kita buat ibadat korban kan, kita tengok, sebab tu kita disunatkan tengok. Kalau kita tengok, kita teringat, oh, macam ni ya Nabi Ibrahim kena sembelih anak dia. Ish, dia tunaikan perintah Allah. Seolah-olah kita boleh ibadat korban tu seperti kita menunaikan perintah Allah. Jadi kita seronok kalau kita ingat kisah-kisah ni, kita akan jadi seperti kehidupan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okay. Kemudian kita pergi kepada Nabi yang memang kita contohi, iaitu Nabi SAW. Tengok, Nabi buat ibadat korban tak? Kalau kita baca dalam hadis ni, Nabi buat apa dengan ibadat korban tu? Riwayat Muslim. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing jantan yang warnanya putih bercampur hitam. Dan kedua-dua kambing jantan itu dia mempunyai tanduk. Maknanya Nabi sendiri pun buat ibadat korban dengan 2 ekor kambing jantan. Okey, jangan sepadam ni. Okey. Okey, lepas tu Nabi buat apa? Nabi menyembelih kedua-dua kambing itu dengan tangannya sendiri. Nabi baca bismillah, Nabi bertakbir dan meletakkan kakinya di hujung leher kambing tersebut. Menunjukkan bahawa Nabi SAW pun melakukan ibadat korban dengan kambing jantan. Okey. Kemudian kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat orang buat ibadat korban ni, mensedekahkan daging tu kepada orang lain sebenarnya ia seperti mencari laluan untuk masuk ke dalam syurga. Apa dalil dia? Dalil dia ambil dalil memberi makan. Kan Nabi pernah pesan dalam hadis dia. Nabi kata, wahai sekalian manusia, sebarkalah salam. Banyakkan bagi salam. Lepas tu Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Berilah makan. Jadi ibadat korban ni ibadat beri makan tak pada orang. Beri makan. Tapi dengan kita memberikan daging mentah kepada pihak lain. Maknanya kita memberi makan. Nabi kata, wahai manusia, sebarkan salam, beri makan. Sambunglah silaturahim dan salat di malam hari, nescaya engkau akan masuk syurga dengan diiringi ucapan salam. Kita tak tahu, ada orang mungkin dah lama tak makan daging. Kan, tapi kalau dia dapat daging, orang edarkan, agihkan. Ya Allah, mungkin ada orang dia makan dengan telur je dia makan. Mungkin ada orang dia makan Maggi je, kita tak tahu. Kan nak makan daging ni nak beli, ya Allah, dengan ayamnya sampai dekat RM10, hampir RM10. RM10 lebih. Daging lagi. Tapi dia dapat daging ibadat kurban tu. Masya Allah. Dia boleh masak untuk beberapa hari dia pun. Okay. Kalau kita baca dalam ayat Quran, ini ayat agihan daging korban tu. Allah kata apa? Fakulu minha. Allah kata, makanlah sebahagian dari daging korban tu.
bagi orang yang buat ibadat korban tu. Wa at'imu, Allah kata berilah untuk dimakan. Sebab tu kita ambil dalil memberi makanan. Allah kata berilah daging tu untuk dimakan. Oleh siapa? Al-ba'ithal fakir, untuk orang yang susah lagi fakir. Jadi kalau kita baca pada ayat ni, daging yang kita nak agihkan untuk diberikan orang lain makan, yang utamanya kena cari dulu yang susah lagi fakir. Okey, ini pembahagian yang kita kena ambil berat. Jadi ringkasan dia macam ni lah. Ringkasan dia daging korban tadi berdasarkan ayat surah Al-Hajj tadi, sebahagian daripadanya kita makan. Sebab Allah kata apa? Allah kata fakulu kan? Allah suruh kita makan. Kita makan sebahagian daripadanya. Maksudnya kita boleh ambil 1/3 untuk makan. Selebihnya, seperti 2/3 kita boleh sedekah. Ini paling terbaik lah. Ambil sikit untuk makan, tapi selebihnya bagi semua kepada al-ba'ith al-faqir. 2/3. Okey. Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, kalau kita rujuk, kenapa Allah suruh kita makan? Allah kata, makanlah. Maknanya kita kena makan sikit daging tu. Kena makan juga. Maknanya kita ambillah bahagian tu untuk kita masak, untuk kita makan. Kenapa? Kata Dr. Wabah Zuhairi Taksir Al-Munir, dia kata hikmah dia memakan sebagai dengan korban tu adalah untuk menghapuskan tradisi orang-orang jahiliah dulu, dia tak nak makan daging tu. Boleh faham tak? Kejap ya. Sekejap. Okey, saya sambung sikit boleh ya? Okey. Sebenarnya kita nak bentang ni sebenarnya nak menunjukkan bahawa rupanya mengedarkan bahagian ni ada dalam Quran tu. Tapi kita nak fokus kepada apa? Kita buat ibadat korban ni sebenarnya juga kita seperti apa? Wa alt'imu ya, wa alt'imu. Kita memberi makan. So apabila kita memberi makan dengan daging korban tu, kita termasuklah dalam hadis yang Nabi kata wa at'imut ta'am. Berilah makan. Tapi tuan-tuan jangan faham, jangan tukar dengan dimasak, tak boleh. Daging korban memang untuk apa? Yang afdalnya memang kena mentah. Okey ya. Lepas tu kita tengok ayat lain. Ayat lain dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah ada memperincikan lagi. Fakulu minna, tu kata makanlah sebahagian darinya. Wa at'imu, nampak perkataan wa at'imu, dan berilah makanan. Berilah makan kalian semua. Kepada siapa? Al-qani' wal mu'tar. Al-qani' ni maknanya orang yang tidak meminta, dan wal mu'tar, dan orang yang meminta. Maksud dia apa? Ni cara dia. 3. Ni. Makanlah sebahagian, maksudnya ada 3 orang kita kena bagi. Ya, kena 3. Pertama kita makan. Kemudian kita bagi dekat al-qani'ah. Yang ketiga wal mu'tara. Itu yang orang kata 1/3 tu. Dibagi 3 tu. Okey. Siapa dia mereka ni? Ni untuk orang yang buat ibadat korban. Dia boleh makan. Dia boleh simpan. Masak. 1/3 lagi kepada al-qani'. Ini kepada orang-orang yang kaya, jiran-jiran kita yang dia tak susah pun. Tapi kita bagi juga bahagian tu. Lepas tu boleh bagi kepada wal mu'tar, orang yang memerlukan. Dia bagi 3. Lepas tu kita namakan dia hadiah kerana orang tu mampu, jiran-jiran kita.
Bagi juga boleh bagi. Jelas. Boleh faham kan? Tapi sebaik-baiknya, kalau kita boleh kurangkan lagi dekat bahagian ni, kita boleh bagi banyak pada sedekah, untuk sedekah kepada fakir dan miskin boleh juga. Okey. Ini kita bukan nak bincang hukum fiqh, hukum fiqh untuk tata cara pengagihan, tapi kita nak mengambil dalil bahawanya apabila kita mengedarkan daging korban itu, seperti mana kita memberi makan kepada orang yang memerlukan. Okey, habis 4 kelebihan bagi ibadat korban, kerana waktu kita sangat pendek. Jadi saya nak tutup maklumat ini dengan macam mana nak pastikan ibadat korban yang kita buat itu adalah sempurna. Nombor 1, mesti haiwan yang nak dikorbankan adalah yang terbaik. Tak nak ada yang cacat, yang daging dia tak banyak, kurus kering, lembu tu. Cari yang terbaik. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah tu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik saja. Amal kita ni Allah akan terima yang baik-baik, yang elok, yang sempurna, cukup syarat. Itu Allah suka amal. Okey. Yang kedua, kalau nak sempurna ibadat korban, kena ikhlas pada Allah. Kita tak nak buat ibadat korban kerana kita kata dah jadi hobi, tak mau. Ataupun kita kata kita tak nak menunjuk-nunjuk pada orang. Kita lawan-lawan pula pada orang. Nak menunjukkan kita ni banyak duit lah, kita ni pemurah lah. Kan? Jangan. Sebab dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah kata apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata daging dan darah binatang korban tu Allah bukan perlu pun. Allah bukan perlu makan pun. Kan? Kenapa kita buat ibadat korban? Bukan Allah nak daging dan darah binatang korban tu. Tapi yang Allah nak sampai kepada Allah apa? At-taqwa minkum. Sifat taqwa yang ada pada kita semua. Maknanya niat kita. Kita buat tu untuk apa? Maknanya merujuk kepada ikhlas. Kalau kita rujuk dalam hadis, pernah berlaku zaman sahabat dulu, mereka buat korban untuk apa? Kalau zaman kita macam mana agak-agaknya? Atha bin Yasar, seorang tabi'in ni, dia pernah tanya dekat sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, masa zaman Nabi dulu, macam mana ibadat korban dibuat? Dia kata, zaman dulu ada yang buat korban 1 ekor kambing untuk diri dia dan keluarga dia. Dia makan dari hasil korban tu dan dia pun memberikan sedekah makanan. Ni kita sebut tadi kan. Tapi dalam masa yang sama pada waktu-waktu tu, ada orang-orang ni dia saling membanggakan diri sebagaimana yang engkau lihat ni. Faham tak maksudnya? Maksudnya zaman dulu lagi dah ada orang dia berbangga-bangga dah. Tengok aku banyak duit, aku korban tengok berapa ekor. Alah kau satu bahagian je. Aku ambil seekor terus. Ada orang macam tu. Jadi jangan. Kerana perbuatan macam tu telah berlaku pada zaman-zaman terdahulu. Walaupun kita hanya ambil satu bahagian saja. Tetapi Allah nak tengok sejauh mana ikhlas kita, rasa takwa kita pada Allah Azza wa Jalla. Okey, hadis riwayat Tirmizi. Okey. Sekarang kita pergi kepada adab yang perlu dibuat oleh orang yang memang dah niat nak buat ibadat korban. Ni kita pun sedia maklum. Inilah sekali pengisian dia. Nabi SAW pesan dalam hadis riwayat Muslim, siapa-siapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila
dia lihat anak bulan Zulhijjah, maksudnya kita dah tahu Zulhijjah berlaku bila, maka janganlah dia mengambil satu apa pun daripada rambutnya mahupun daripada kukunya sehinggalah dia selesai daripada berkorban. Maknanya masuk saja hari besok malam, kita dah tak boleh lagi potong kuku, potong rambut ataupun apa saja bulu-bulu yang ada kalau kita sudah niat untuk buat ibadat kurban. Tapi kalau kita belum lagi, dia tak terpakai lah larangan ni. Kita macam, nak ke tak nak buat korban ni? Contoh. Tapi kalau kita dah niat, dah ada akad untuk korban tu, kita kena jaga. Okay. Kenapa Nabi tak bagi? Ada banyak ulasan para ulama hadis. Tapi saya nukilkan kata Al-Imam Nawawi. Dia kata antara sebab dia Allah Ta'ala nak jauhkan semua anggota tubuh badan dia daripada api neraka. Sampaikan kuku dia pun Allah akan jauhkan daripada neraka. Rambut dia pun Allah nak jauhkan daripada api neraka. Sebab apa? Sebab ibadat korban ni adalah ibadat manusia yang bertakwa. Takwa tu apa? Takwa tu adalah sifat takut untuk jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah sampai yang lain je terselamat tapi rambut kita terkena tak. Jadi cari hikmah dia, kalau boleh semua anggota badan kita Allah lindung daripada api neraka. Itu di antara ulasan Al-Imam Nawawi. Bukan daripada saya tapi daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Alhamdulillah kita dah selesai pada semua pengisian untuk kelebihan ibadat korban. Jadi kita ada beberapa lagi minit yang boleh kita gunakan untuk sesi soal jawab. Moga-moga tercapailah objektif pengisian pada malam ni. Kalau ada tak tercapai, saya mohon ampun dan maaf atas kelemahan dan kekurangan diri saya kepada pihak penganjur. Baik, saya serahkan kalau ada apa-apa soalan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ada banyak soalan kat chat ni yang sahabat-sahabat dah type daripada tadi lah bermulanya cerita pasal ibadat korban. Okey, saya bacakan Ustaz. Soalan pertama, Ustaz, bagaimana nak tahu korban di luar negara itu boleh dipercayai ke tidak? Okey. Okey. Jawapan dia yang itu saya tak ada jawapan sebab saya tak tahu. Kita kena semak sendirilah. Yang tu saya tidak ada ilmu untuk mengenal pasti ciri-ciri pasal saya memang tak pernah buat ibadat korban dekat luar tu, jadi saya masih tak ada ilmu nak jawab. Soalan, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, seorang bapa yang buat korban, adakah cover untuk anak-anak yang telah berkahwin? Untuk anak-anak yang telah berkahwin, keluarga anak-anak dia semua termasuk, dia dah cover. Untuk ahli keluarga, wallahu ta'ala, ya, dia di bawah, sama ada isunya, sama ada dia di bawah tanggungan dia, itu yang ada ulama bincang. Tapi kalau dia ahli keluarga dia umum, boleh dia dikira. Kalau kita buat seorang, cover untuk semua. Okey, baik. Soalan seterusnya Ustaz, apa maksud satu keluarga? Adakah boleh dikatakan satu keluarga jika ibu, bapa yang dah meninggal, tinggal ibu dia je berniat buat untuk semua anak-anak walaupun anak-anak dah berkahwin, adakah anak-anaknya yang dah berkahwin itu tidak perlu buat korban lagi? Okey. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, pertama, pendapat yang tepat, tak boleh buat ibadat korban niat kepada orang yang dah meninggal. Satu. Yang kedua, kita tak boleh buat ibadat korban juga bagi orang yang hidup, melainkan kita kena maklum pada dia. Maklum. Okay. Kalau tuan-tuan nak tengok jawapan dia, nanti tuan-tuan buka dekat laman Sesawang Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Nanti tuan-tuan lihat pada edisi soal jawab
ibadat kurban bagi orang yang mati. Kita akan tengok jawapan kat situ. Penjelasan diberikan bahawasanya kalau kita nak niat untuk buat untuk adik-beradik kita juga nak cover sekali. Kan kita nak buat untuk dia, maka kita kena beritahu pada dia. Supaya dia begitu kena maklumkan kepada dia. Begitu juga apatah lagi kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Jadi pendapat muktamad hanya untuk orang yang hidup. Okey, baik. Ya. Seterusnya Ustaz, bilakah hari mana dia hilang? Bilakah? Okey, betul. Bilakah hari mana ni? Ustaz. Saya nampak bilakah hari nak potong kuku, Ustaz? Bila hari nak potong kuku? Boleh dibenarkan mana tadi? Sekejap. Hari potong kuku. Bilakah hari boleh potong kuku dan rambut bagi yang buat korban? Dan kalau tadi Ustaz dah maklum, tapi kalau potong juga berdosa tak? Okey, ulama khilaf dari sudut larangan tu. Ada yang kata haram potong. Ada ulama kata dia sebenarnya kepada hukum makruh yang makruh nak pergi ke haram lah. Sebab hadis tu menunjukkan larangan. Kalau tak haram pun dia jatuh kepada makruh. Okey. Kalau boleh tinggalkan. Okey. Kejap. Bila dia nak boleh potong kuku, selesai je korban tu boleh potong. Selesai korban tu dia boleh potong. Dan kalau macam Jumaat ni sebelum maghrib lah Ustaz kan? Besok sebelum maghrib kena potong lah. Ya. Kalau dia nak macam lelaki rambut dia serabut panjang dah, cepat-cepat lah pergi gunting. Kalau tidak tunggu 10 hari lagi. Okay. Soalan seterusnya, Ustaz ada yang berniat akikah semasa buat korban, adakah dikira korban juga? Okey, korban. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Okey, saya tunjuk ni supaya walaupun tak sempat nak tanya. Okey, nampak tak saya buka laman sesuai Jabatan Mufti ni? Nampak tak? Nampak Nampak Ustaz. Kita tengok dekat sini, kita buka ada banyak dekat sini dia kata. Okey, kita tengok soalan apa tadi ditanya? Tentang akikah Boleh buat akikah sekali Okey, sekejap. Ni. Hukum berkongsi korban dan akikah. Sekejap, kita tengok nombor 1. Okey. Tunjuk kat sini, boleh baca dekat sini. Okey, tapi saya dah baca semua dan rujuk semua pun. Okey, jawapan dia ada ulama mengharuskan ni. Hukum, nampak tak? Hukum menggabungkan niat korban dan akikah untuk satu sembelihan. Tekan dekat sini. Kan baca. Kalau malas sangat nak baca, tengok kesimpulan. Boleh kesimpulan dia. Dia kata, kami dapat tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Meskipun korban dan akikah adalah jenis ibadat yang sama, itu sembelihan, namun kedua-duanya adalah ibadat sunat yang bawa maksud tersendiri. Tapi pendapat ni diambil pendapat untuk preventif lah, bersifat ihtiyat dan keluar daripada khilaf. Sebab ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi kalau mengikut kajian daripada Jabatan Mufti Wilayah ni, mereka mengambil kesimpulan kalau boleh jangan gabungkan. Jangan gabungkan. Jelas Allahu a'lam. Okey, lagi soalan lain? Okey, Ustaz, buat korban itu tak semestinya seekor kan Ustaz? Kalau sebahagian pun, adakah seisi keluarga dapat pahala manfaat dari? Dapat. Asalkan dia termasuk pada korban. Dapat. Okey, soalan seterusnya Ustaz ini tadi Ustaz apa sandaran kepada disunatkan tidak potong kuku sebelum sembelihan kita selesai? Dia kata anak tanya, mak tak tahu nak jawab. Sandaran tadi kita dah tunjuk hadis dah tadi. Ya, saya tadilah soalan ni. Tadi. Ya. Ada jadi hadis. korban dan akikah tak boleh digabungkan lah. Jadi betul. Ustaz, bagaimana pula orang yang buat akikah tapi dia tak buat korban? Maksudnya dia tak boleh gabung tapi dia buat akikah je tak nak buat korban. Boleh. Cuma dia tak dapat pahala korban lah. Okey. Sayanglah. Sebab akikah boleh buat bila-bila. Tapi korban dia terikat dengan hari. Itu yang kita belajar 10 awal bulan Zulhijjah ni. Sebab pemberat dia pada korban. Sebab korban tak boleh buat pada hari lain. Pada 4 hari tu je. Jadi akikah boleh buat
boleh buat hari ke-5, ke-6. Jadi lebihkan lagi pada korban lah kalau dia berniat nak korban pada akikah. Okey. Ustaz, kalau daging korban itu kita berikan kepada sekolah tahfiz, boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh jika termasuk dalam kalau memang sekolah tahfiz itu yang miskin, yang susah, itu malah lagi afdal lah. Tapi kalau sekolah tahfiz itu macam kita sebut tadi kan, bagi pada jiran pun boleh, bagi pada orang kaya pun boleh. Maknanya sekolah tahfiz itu sudah pastilah boleh. Seterusnya Ustaz boleh tak kita niatkan, tadi Ustaz dah jawab lah ni, boleh tak kita niatkan dan buat korban untuk arwah ibu dan ayah, tadi tak boleh lah, yang sudah meninggal, sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Mungkin boleh niatkan pahala ya Ustaz? Okey, kalau kita baca dekat ni, dekat laman nampak tak saya pasal laman sawang ni kan? Nampak. Okey, kita tengok dekat tajuk ni. Nanti balik baca dekat sini. Dia dekat ni ha. Okey, kejap. Dekat dia ada dekat sini. Hukum melakukan korban buat si mati. Tekan dekat sini, kita akan jumpa kesimpulannya apa. Ada yang kata boleh buat pahalanya sampai, ada yang kata tak boleh. Jadi kesimpulan dia kata dalam ni, walaupun permasalahan ini khilaf di kalangan ulama, kami cenderung dengan pendapat yang ketiga, itu pendapat kebanyakan Syafi'iyah mesti ada wasiat dari si mati untuk melakukan korban untuk dirinya. Maksudnya kalau mak ada pesan pada kita untuk buat ibadat korban, ada wasiat, kita tunaikan. Tapi kalau tak ada, kalau ikut pendapat yang di dalam mazhab Syafi'i ini, maka macam tak boleh lah. Maksudnya dekat pendapat ketiga ni. Okay, ini yang saya sebut tadi tu. Kalau ikut Imam Syafi'i, tidaklah sembelih bagi orang yang lain melainkan mendapat izin daripadanya, dan tidak juga daripada yang mati melainkan ia telah diwasiatkan. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh melakukan korban buat si mati dan sampai pahalanya. Ini pendapat jumhur ahli ilmu, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Asy-Syafi'iyah. Ada juga pendapat tersebut. Tapi untuk mak dan ayah kita, kalau sedekah ada, tapi ibadat korban ni dia khas tau, sebab dia terikat dengan hari tertentu. Tapi kalau sedekah, contohnya macam hari ni kita nak buat sedekah, niat untuk pahala arwah, boleh, sangat digalakkan. Tapi buat ibadat korban tu je yang dia ada perbincangan, sebab dia ibadat yang khusus. Dekat situ. Tapi niat yang sangat baik untuk menolong arwah ibu dan ayah. Satu niat yang sangat baik. Masya Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya saya rasa kita ambil lagi 2-3 soalan je, sebab kita pun dah lebih masa ni Ustaz. Minta maaf Ustaz. Okay, soalan seterusnya, Ustaz, yang tak potong kuku tu semua ahli keluarga ataupun wakil saja? Yang niat dia memang untuk buat korban, seorang je lah. Okey, baik. Okey. Ustaz, hari akhir untuk potong kuku hari ini atau esok, sebab tersebar melalui grup, ada yang menyatakan hari ini, mohon pencerahan. Hari ini, itulah kita kena tengok bila 1 Zulhijjahnya. Ustaz, 1 Zulhijjah Jumaat, jatuh pada hari Jumaat lah kan? Jumaat lah tadi dah umum. Ya, sebab raya 10. Kalau raya hari 10, hari Ahad, kita kiralah 9 mesti hari Sabtu. Kita kiralah 10 tu mesti 1 bermula Jumaat lah. Kan? Itu je. Jadi jawapan dia malam Jumaat tu. Maknanya bermula malam besok. Okey, baik. Ustaz, yang dimasukkan korban melalui satu lot itu macam mana? Dikira korban ke? Lot? Lot? Tak pasti. Lot tu apa tu? Saya rasa mungkin ada daripada, mungkin diorang buat sedekah korban kot Ustaz. Kat luar, diorang ada buat satu lot berapa ringgit. Tapi untuk itu rasa sedekah korban. Saya tak pasti soalan Puan Marlinda. Soalannya kalau satu bahagian. Satu bahagian boleh boleh. Boleh. Jawapan dia boleh. Memang itu pun bagi lembu dengan tu. Bagi lembu dengan. Tapi bukan Ustaz, dia cakap RM75. Maksudnya sedekah saya rasa ni.
Bukan RM 750. Oh, ni sedekah Ustaz. Sedekah tu apa? Tak faham. Sedekah korban? Ada sedekah korban? Dia orang cuma nak bagi makan je pada orang, mungkin orang-orang yang susah lah. Ini banyak orang bahagian luar yang buat. Okey. Ingat ya, ibadat korban tidak boleh diganti dengan nilai. Dia mesti nilai itu dengan sembelihan. Kalau kita beli seekor lembu lah pun, contohlah 4,000 lah lembu tu. Tapi kita tak sembelih lembu tu, dia tak jadi ibadat korban. Ibadat korban dia menyembelih haiwan untuk dikorbankan. Okay, dia baik. tak boleh tukar dengan nilai. Allah. Ustaz, kalau maksudnya di sini, mungkin kalau diorang kumpulkan duit, dia beli satu ekor kambing lah, beramai-ramai lah, dan disembelihkan untuk diberi makan pada hari korban pada fakir miskin. Untuk orang yang tak mampu nak beli sendiri satu ekor kambing tu lah. Mungkin itulah maksud dia yang Ustaz di sini. Ini cara baru Ustaz. Dekat luar lah saya rasa yang macam ni. Pakat satu share tu. Satu ekor. Tapi Satu kalau ekor. Dia dikira sedekah tu, boleh dikira sedekah tak Ustaz? Tapi bukan dikira sebagai pahala ibadah korban lah. Okey. Kejap. Berkongsi satu bahagian korban. Okey, saya tunjukkan dekat dalam ni. Saya paparkan sekejap. Dalam ni. Okey, nampak tak? Nampak tak tajuk dia? Berkongsi satu bahagian korban. Okey, nampak tak? Okey. Contohnya adalah satu bahagian lembu korban harga RM600. Tapi seorang tak cukup, dia kumpul 3 orang adik-beradik dengan nilai 200 orang. Ini sama lah konsep dia dengan orang tanya dia, betul tak? Ya, lebih kurang. Sama. Okey, sama. Tengok kesimpulan dia. Kalau kita tengok dekat sini. Okey. Dia kata dekat sini sekejap. Dia kata dekat sini. Memang asal hukumnya adalah satu bahagian bagi satu saja, namun dari sudut pahala insya-Allah akan bagikan pahala pada syiar persanaan sunnah dan tolong atas kebaikan. Dia dapat pahala lah pada yang tu. Cuma istilah soalan itu saya tak ada jawapan, saya tak sempat nak ni. Yang tu kena skip soalan tu. Okey, baik. Dan saya rasa ada satu soalan terakhir. Ada orang kutip sedekah korban, katanya cukup duit satu bahagian, dia letak nama satu anak yatim di sekolah tahfiz. Boleh tak macam cara tu? Seperti yang kita kata tadi, kita sebut tadi tu, macam ni. Dia kena bagi tahu, kepada anak yatim tu bahawa mereka ada meniatkan untuk mereka tadi tu. Dia tak boleh diam-diam je. Dia kena maklumkan. Okey, jadi saya rasa sampai sinilah Ustaz. Ada lagi kan? Saya rasa kita tutuplah soalan ni dah dekat pukul 11. Mata Ustaz pun dah merah. So insya-Allah kalau ada persoalan lain, mungkin pada masa-masa akan datang kita akan boleh jemput Ustaz lagi, insya-Allah Ustaz. Boleh. Nanti saya hantar nota kat Puan nanti. Okey, insya-Allah. So dengan ini saya mewakili sahabat-sahabat dan semua sahabat-sahabat yang baru hadir dalam kuliah kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz sanggup sudi bersama kita sampai almost 11 malam dah ni untuk menerangkan tentang ibadah keistimewaan Zulhijjah dan juga ibadah korban. Jadi saya sebelumlah kita menutup majlis kita mohonlah Ustaz untuk bacakan sedikit doa buat semua jemaah yang hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka merahmatikan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah kepada kami akan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah, agar kami dapat mengamalkan, agar kami dapat mempraktikkan apa yang telah kami pelajari pada malam ini, ya Allah. Berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk memperbanyakkan amal-amal soleh kami pada bulan-bulan yang Engkau muliakan. Engkau berilah kami petunjuk, ya Allah, agar kami dapat sentiasa memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu akan segala kebaikan, ya Allah. Berkatilah majlis ilmu kami ini, ya Allah. Berkatilah hidupan kami, ya Allah. Ilmu kami, ya Allah. Agar kami sentiasa dapat kebaikan daripada apa sahaja yang Kau telah berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, nota dia nanti kita akan sharekan kalau sahabat-sahabat yang lain, kalau Ustaz tak ada share di akademik, so boleh tag saya untuk nota Ustaz . Okay, ada soalan yang saya tak dapat nak sebutkan sebab kita agak terlewat. Jadi kalau ada soalan lain, boleh tag saya. Kalau saya tanya Ustaz jawab, saya akan forwardkan balik . Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Terima kasih Mar dan semua. Assalamualaikum. Salam, bye. Jumpa lagi.